Hadis ni sahih. Dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada. Dalam kitab sirah ada. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, usiba Sa'dun yaumal Khandaq. Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni kena tangan dia, kena panah. Tak tahu macam mana dia jalan, kena panah. Tapi walaupun kena di tangan, kesan dia tu membawa kepada, orang panggil Kelantan kata borak. Borak ni maknanya berterusan sakit. Baik. Selesai daripada peperangan Ahzab, Nabi SAW buat khaimah dia di masjid. Mana tepat dekat masjid tu, buat macam hospital, klinik. Senang Nabi nak ziarah, sahabat nak ziarah. Selesai daripada Nabi kita balik ke rumah dia, letak senjata, faghtasala, Nabi kita mandi. Yalah penat ni, mandi. Fa'atahu Jibril. Tiba-tiba Jibril datang. Tuan-tuan yang pergi Madinah, kita pergi ke masjid lama dekat dengan makam Nabi tu, dia tulis Babu Jibril. Pintu tu pintu Jibril masuk. Mari jumpa Nabi. Fa'atahu Jibril wa huwa yanfudu ra'sahu minal ghubar. Allahu akbar. Detail dalam hadis ni. Jibril datang, dia duk, kata orang macam giling kepala itu, duk buang debu di kepala dia, debu peperangan tadi, belum buang lagi. Dia pun tanya, ya Rasulullah, wada'ta silah. Rasulullah dah letak senjata. Nampak mandi siap ada saya ni, tengok ni. Berdebu lagi ni. Jibril kata, wallahi ma wada'na. Kami belum lagi tutup, belum lagi letak senjata. Sudah. Habis, apa yang aku nak buat? Nabi tanya Jibril, ukhruj ilaihim. Keluar, pergi ke Bani Quraizah. Yahudi yang belok perjanjian itu. Maka di situlah timbulnya hadis Nabi SAW bersabda, jangan solat asar pada hari ini, la yusalliyanna al-asra illa fi Bani Quraizah. Jangan solat asar hari ini kecuali di Bani Quraizah. Allahu Akbar. Maka di situlah para sahabat angkat senjata, berangkat pergi ke Bani Quraizah. Tak jauh Bani Quraizah ni, dekat ya. Dia lepas pada Masjid Quba tu atas sikit. Bani Quraizah ni. Kalau nak pergi sekarang ni, ada ke tidak lagi masjid dia tu. Jadi sahabat ni berjalan-berjalan dekat dengan nak maghrib. Nak maghrib dah ni. Nak maghrib dah ni. Ada kata, kita tak solat asar lagi. Solat dulu. Ada sahabat kata, tak. Nabi kata, jangan solat asar di Bani Quraizah. Kami jalan terus. Walaupun lepas maghrib, kita akan solat asar di sana. Qadha. Tengok, bermulanya berlakunya punca khilaf di kalangan ulama ini sebab khilaf memahami nas. Yang kumpulan yang pertama kata, memang Nabi suruh pergi solat asar di Bani Quraizah, tapi dah tak sampai maghrib dah ni, kami solat di sini. Sekumpulan lagi kata, tak, kami nak solat di Bani Quraizah walaupun lepas maghrib, sebab arahan Nabi, la yusalliyanna al-asra. Jangan solat asar di Bani Quraizah. Jadi dua-dua ni bila dapat tahu, Nabi dapat tahu, Nabi tak menyalahkan mana-mana pihak. Itu di antara, jadi kita kata punca khilaf ulama yang alim, yang rabbani, yang faqih ni, jadi dia khilaf dengan kepahaman pada nas itu. Saya tulis sebuah nota kecil, mana buku tu? Nama dia Rahmat dalam Perbezaan. Orang lain buat buku adab berikhtilaf, saya tak mau. Saya nak rahmat dalam perbezaan. Sebab apa? Rahmat dalam perbezaan ni, berbeza itu satu rahmat. Kalau kita berbeza dengan ilmu. Kalau berbeza dengan nafsu, tak kena sikit ya. Label, tuduhan, buat senarai, macam-macam pangkah gambar, sudah ada. Itu nafsu punya. Yang betul-betul, kalau nak berkhilaf, khilaf cara baik, cara ilmu, bincang sungguh-sungguh, kita kata boleh. Baik. Sesalah kita, akhirnya bila Nabi kita sahabat kepung Bani Quraizah berapa hari, mereka menyerah kalah. Turun daripada kota. Seperti dalam gambar yang disebut di sini. Baik. Maka Nabi pun tanya, berundinglah dengan puak Bani Quraizah ni. Mereka minta salah seorang daripada sahabat Nabi yang menjadi halif,
partner dia dalam bisnes semasa jahiliah dulu, iaitulah Sa'ad bin Mu'az yang sedang sakit di mana? Di masjid, dalam hospital. Saya nak cerita panjang di sini, harap-harap para pelajar sanggup sudi mendengar. Kalau nak lari, saya terhenti. Baik. Nabi SAW, Nabi kata tak apa. Kita terima permohonan mereka. Nak Sa'ad bin Mu'az menjadi hakim? Ya. Dia pun mari. Nabi kata pergi ambil Sa'ad, bawa dengan unta, letak atas ambulans zaman tu, bawa ke sini. Jadi sahabat ni pergi ambil Sa'ad bin Mu'az. Ambil, buat mari ke Bani Quraizah. Cerita ni bercampur ni dalam kitab sirah semua. Kalau saya nak baca riwayat-riwayat jadi panjang. Jadi anak gap campur semua. Tuan-tuan baca dalam buku ni ada cerita. Kita pun bila Sa'ad sampai, Nabi kata qumu ila sayyidikum. Bangun menghormati qadi. Jadi qadi di mana hakim. Nabi suruh bangun. Bukan semua orang kena bangun. Bangun supaya nampak dia nak jatuh hukum ni, biar nampak ada makanah, ada kehebatan. Jadi sahabat bangun hormat pada Sa'ad bin Mu'az walaupun dia sedang sakit. Sa'ad bin Mu'az, saya kata ya Rasulullah kata, Sa'ad, mereka ni nak hukumanmu terhadap pembelutan yang dia buat ni, dia nak kamu yang jadi hakim, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad kata tak apa. Sa'ad pun tanya, kumpulan di sini. Saya tak tahu kumpulan kiri ke kanan, tapi saya tunjuklah. Kumpulan belah ni, kalau aku jatuhkan hukuman, kamu terima tak terima? Yahudi kata terima, sebab kami yang calonkan awak. Dia tunjuk belah ni pula. Kumpulan ni, kalau aku jatuhkan hukuman apa-apa, terima tak terima? Terima. Di dalam kumpulan yang ada Nabi SAW, ahli sejarah kata Sa'ad tak sanggup nak tengok muka Nabi. Dia tengok ke lain, dia kata orang yang ada di sini, kalau saya jatuh hukuman terima tak terima? Nabi kata terima. Allahu Akbar. Mulia engkau Sa'ad. Diberi kau penghormatan. Maka ketika Yahudi ingat ke Sa'ad ni partner dia, adalah rasa simpati, rasa kesihan belas, membela mereka. Rupanya Sa'ad ni seorang tokoh yang hebat. Sa'ad kata apa? Hukmi. Dengar ni, penghakiman. Oleh kerana kamu telah belok, kamu telah batal perjanjian, kamu kena sehingga kami ketakutan. Fa inni ahkumu fihimna an tuqtala al-muqatilatu. Hukuman aku, semua laki-laki yang ditawan ini dipancung semua sekali. Allahu Akbar. Wa antusbaz dzurriyyatu wan nisa. Perempuan, kanak-kanak ditawan sebagai hamba. Wa tuqsam al-amwal. Harta mereka dirampas dan dibahagikan sebagai harta rampasan perang. Bertompik Yahudi, Sa'ad, bukan ini tujuan kami minta mu, aku minta kamu simpati, mu jatuh. Oh. Maka dalam kitab sejarah mengatakan, digalinya parit, maka dipancung semua sekali, di antara 600-700 orang semuanya dibunuh. Yahudi tak ada faedah lagi kita simpan dia di atas dunia. Fabatnul ardi khairum min zahriha, kata orang, duduk dalam tanah lebih baik daripada duduk di atas muka bumi. Pokok-pokokmu ni. Maka pada ketika itu, Nabi SAW telah memberi satu respon. Laqad hakamta fihim bihukmillahi azza wa jalla. Sa'ad, engkau telah menjatuhkan hukuman yang diredai oleh Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad, kamu telah menjatuhkan hukuman yang diredai oleh Allah dengan Rasul. Mulia engkau Sa'ad. Baik. Allahu Akbar. Hadis Sa'ad ni sahih. Cerita tambahan banyak tadi saya campur semua dalam riwayat-riwayat yang lain. Baik. Selesai daripada Sa'ad telah wafat. Sa'ad selesai daripada penjatuhkan hukuman, maka Sa'ad dibawa balik ke Madinah, ke dalam ward dia lah, masuk dalam ward semula, sakit.
Nabi pun balik Madinah, tiba-tiba malaikat datang, dia kata, "Ya Rasulullah, bergerak aras." Kenapa tiang arah bergoncang? Lish. Kenapa? Allahu Akbar. Nabi keluar daripada rumah, dia pergi tengok, Sa'ad sudah wafat, mati. Sebab itulah kata di para ulama, "Mahtazzu arsyir rahman limauti ahad li ajli halikin illa li mauti Sa'din Abi Hafsin." Tidak ada lagi riwayat yang mengatakan bergerak tiang arah dengan sebab kematian seorang, kecuali matinya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az mati, radhiyallahu anhu wa ardahu. Allah redha dengan hukuman dia, bunuh Yahudi semuanya, ditawan anak-anak dan zuriat dia. Maka ketika itulah dibawanya jenazah Sa'ad ke kubur, Nabi termenung. Nabi mengatakan, "Innalil qabri la dhammah." Kubur ini ada himpitan. "Lau naja ahadun la naja Sa'dun." Kalau ada orang lepas daripada himpitan kubur, Sa'ad ni orang yang patut lepas. Sebab dia mati bergerak aras. Tiang arah bergerak kerana kematian dia. Tapi himpitan tu masih ada lagi. Himpitan tu masih ada. Himpitan dia panggil salam perkenalan. Maknanya bagi orang mukmin, kubur tu himpit sikit. Zat, dia buka balik. Buka maddal basar, seluah mata memandang. Tapi bagi orang munafik, orang kafir, na'udzubillah, dia himpit sampai tulang rusuk berselisih, na'udzubillah. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa dhammatil qabri. Ya Allah, kami minta perlindungan ya Allah daripada azab kubur, daripada siksaan kubur. Nabi kata, kalaulah ada orang lepas daripada himpitan kubur, Sa'ad patutnya. Ada pula penceramah kata Sa'ad kena himpit dengan sebab sekian-sekian. Kita kata jangan ya akhi. Ini sahabat besar. Kamu buat cerita ambil riwayat di mana? Sebab itulah tuan-tuan tak payah hantar mari video kat saya. Ustaz-ustaz tu gini. Saya tak larat nak layan semua. Dan saya pun tak nak tengok kawan-kawan saya bawa cerita yang pelik-pelik. Orang yang kita kenal, sahabat-sahabat yang kita kasih. Tapi dia buat cerita video pendek ni lah yang memfitnahkan ustaz-ustaz ni. Bawa kerak tak habis, bawa cerita tak habis. Kalau dia cerita panjang orang tak dengar pun. Tapi bila dipotong orang dengar. Bila dengar timbullah dia punya fitnah, cerita-cerita palsu yang dia bawa tu. Allahu Akbar. Baiklah para pelajar sekalian, cerita Sa'ad belum tamat. Sa'ad mati bergoncang aras. Tapi bila bawa ke kubur, Nabi kata, "Innalil qabri la dhammah." Salah seorang daripada sahabat lagi, nama dia Atiyah Al-Qurazi. Atiyah Al-Qurazi radhiyallahu anhu, dia kata, dia ni Bani Quraizah lah, Qurazi tu. Dia kata, "Uridtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Quraizah." Aku telah dibawa kepada Nabi pada hari tawanan Bani Quraizah. Fashakku fiyya. Hai. Budak ni besar dah ni Rasulullah ni, besar dah ni. Mana kalau kanak-kanak dimasuk dalam tawanan, kalau besar dipotong kepala. Fa amara biyan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yanzuru ilayya. Nabi kata, "Cek. Tengok. Hal ambattu ba'du." Tengok dah tumbuh lalang ke tak tumbuh lagi lalang. Dia punya maknanya tanda budak balik ni kan, sama ada umur 15, naik misai ataupun tumbuh bulu hari-hari. Nabi kata, tengok dia, ada bulu tak ada bulu. Falam yajiduni ambatu. Tengok-tengok, memang kanak-kanak. Fakhalla anni, maka mereka pun ambil aku letak dalam tawanan. Alhamdulillah, Atiyah Al-Qurazi masuk Islam. Dia cerita apa yang berlaku. Jadi pada hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Kita kata alhamdulillah.